السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada tengah hari ini dalam durus Ramadan. Dan insya-Allah durus pada hari ini kita akan membahas satu ayat daripada satu surah, iaitu ayat yang ke-6 daripada surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ialah surah yang ke-66 dalam susunannya daripada 114 surah dalam Al-Quran, mengandungi 12 ayat dan dikategorikan sebagai surah Madaniyah, iaitu surah yang turun selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi nama surah, perkataan At-Tahrim bermaksud ataupun ingin membawa pengertian di sini ialah sesuatu yang diharamkan hubungannya. Itu maksud daripada surah At-Tahrim. Dan bila mana kita berada di akhir-akhir Ramadan, menuju kepada hari yang ditunggu-tunggu, iaitu hari kemenangan kepada orang-orang Islam yang berpuasa, hari kepada natijah ibadah yang dilakukan selama sebulan, iaitu Idul Fitri. Antara benda yang akan selalu disebut ataupun akan selalu diperingatkan ialah berkenaan dengan mahram. Mahram ni maksud dia apa? Iaitu golongan-golongan yang halal nikah di antara lelaki dan perempuan. Khususnya penekanan ini diberikan kepada perempuan. Sebab dalam surah At-Tahrim ni dia bercakap tentang golongan perempuan hakikatnya. Cuma sebelum pada kita sentuh ayat yang ke-6 ni, saya nak sebut beberapa perkara. Bila mana kita nak pergi kepada Hari Raya Idul Fitri ni, nak menyambut sambutan Hari Raya ni, antara benda-benda yang perlu diberikan perhatian ialah batasan aurat dan juga mengenali siapakah mahram kita bila mana kita nak bersalam-salaman pada Hari Raya. Ini satu benda ulang kaji yang kita selalu kena sebut. Dan jangan kita duduk pada kelompok yang mengambil mudah, hanya terpedaya kepada kata-kata yang menyebutkan alah kita raya setahun sekali saja, takkanlah nak bersalam pun tak boleh. Isunya bukan pada raya setahun sekali, isunya bukan pada sombong, isunya ialah pada sejauh mana pematuhan terhadap syariat, sejauh mana tunduknya hati terhadap syariat. Satu benda yang merugikan, sebulan kita berpuasa. Dalam puasa tu antara benda yang kita buat juga ialah kita hidupkan bulan Ramadan itu dengan ibadah. Kita diingatkan tentang kepentingan mencari bahagian yang terbaik dalam bulan Ramadan, iaitu malam Al-Qadar. Kita diperingatkan kepada fasa-fasa penting. Dalam erti kata yang lain, untuk mendapat semua benda ni, kita kena kenal yang namanya syariat itu. Tapi sayangnya segala amal ibadah yang dilakukan hancur belum sampai 24 jam pada hari menyambutnya satu Syawal ataupun Hari Raya Idul Fitri. Sama ada pada gaya makannya, gaya pakaiannya,
gaya bercakapnya, ataupun gaya bermesra-mesraan di antara sanak saudara yang tidak dikenali batas mahramnya, walaupun atas nama sedarah sedaging. Ini benda yang perlu dan harus kita ketahui. Sebab tu dalam Al-Quran menyebutkan tentang batas-batas ini. Tidak lain tidak bukan, ianya demi menjaga satu benda yang lebih utama, ialah maruah seorang manusia, terutamanya maruah seorang perempuan, dan juga dalam masa yang sama maruah seorang lelaki. Jadi sekarang kita nak masuk pada ayat yang ke-6. Allah Ta'ala sebut pada surah At-Tahrim. Kalau kita buka dalam Al-Quran surah At-Tahrim, kita akan tengok ayat yang ke-6 tu Allah Ta'ala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni maksud dia, Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam kebanyakan kitab-kitab tafsir, dia akan sebut juga maksud kepada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina saddiqullaha wa rasulah, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul. Dalam erti kata lain, sedia patuh, sedia tunduk dan sedia taat kepada Allah dan Rasul. Jadi dalam ayat-ayat seperti ini pasti akan ada suruhan dan larangan yang kita perlu bersedia untuk mendengar dan mematuhinya. Tuhan sebut, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ni bukanlah ayat yang asing. Ayat ni kita selalu dengar bila mana ada penceramah memberikan peringatan, bila mana ada tokoh-tokoh alim ulama memberikan peringatan. Allah Ta'ala sebut qu anfusakum. Maksudnya apa? Peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada disentuh oleh api neraka. Suruhan yang ringkas tapi mengandungi tanggungjawab yang besar bakal digalas oleh kumpulan sasar yang dimaksudkan daripada ayat ini. Kebanyakan kitab tafsir kita akan tengok ayat ni, arahan ini biasanya akan dihubungkan ataupun direlatekan dengan satu hadis yang terkenal juga, iaitu hadis yang berbunyi kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kita ini ra'in. Ra'in ni maksudnya pemegang, penjaga, menggalas amanah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap daripada kita ni bertanggungjawab di atas setiap tanggungjawab yang telah dibebankan kepada kita. Dalam ayat ni Tuhan sebut tentang komuniti yang paling kecil bagi satu orang, khususnya lelaki, iaitu orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Perkataan ahli sini dia membawa maksud paling ringkas isteri, ataupun yang lebih umum dan lebih general lagi ialah yang ada dalam rumah kita, iaitu isteri dan anak-anak. Allah Ta'ala kata jaga. Perkataan ku itu ialah perintah. Jaga dirimu dan juga diri ahli keluarga kamu daripada disentuh api neraka. Habis itu, lepas tu Tuhan buat pula penjelasan api neraka dan neraka itu macam mana. Tuhan kata waquduhan nasu wal hijarah. Waqud maksudnya ialah bahan bakar. Yang memarakkan api dalam neraka itu ialah manusia, iaitu manusia kita sendiri dan juga batu-batuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kita tengok bagaimana Ibnu Katsir datangkan banyak hadis. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi daripada Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah, yang menceritakan tentang pertanyaan seorang sahabat tentang besar manakah saiz batu yang digunakan sebagai bahan untuk memarakkan api dalam neraka nanti. Sehingga sahabat tu tanya, ayusawi, adakah sama batu tu dengan maksud arang batu lah. Okay. Batu yang digunakan di dunia untuk memarakkan api
dengan batu yang digunakan di akhirat untuk memarakkan api neraka? Jawab Nabi, bahkan saiz batu yang paling kecil di akhirat itu lebih besar daripada gunung yang terbesar di dunia ini. Menunjukkan kepada bukan main-main isu ini. Kita tengok gunung yang paling tinggi di dunia, Gunung Everest. Nabi kata, itulah batu yang paling kecil menjadi bahan bakar kepada ahli neraka di neraka. Sebab tu ada hadis yang lain, Nabi sebut tentang saiz ahli neraka itu besar lebih daripada ahli syurga. Ahli syurga itu saiznya ialah sama dengan Nabi Adam. Maknanya kita ni yang tak tinggi, kita akan balik dalam syurga. Kalau kita ahli syurga, kita berharap kepada benda tu, kita akan menjadi sama macam Nabi Adam, iaitu 60 hasta. 60 hasta ni tinggi mana? Tuan-tuan keluar Masjid Alwi, tuan-tuan tengok bangunan sekolah sebelah ni, tinggi itulah 4-5 tingkat lebih kurang, 60 hasta. Tuan-tuan akan jadi tinggi macam tu, tak payah makan Epton pun, akan tinggi macam tu lah pun satu masa nanti. Kalau renek di dunia ni tak apa, rendang di dunia ni tak apa, yang penting beramal dengan amal saleh aja. Tinggi-tinggi saja pun lawan Tuhan tak ada guna. Jadi itu yang diberikan kepada ahli syurga sebagai kemuliaan. Tapi ahli neraka lagi besar tubuhnya, sehingga ada hadis menceritakan gigi ahli neraka itu disebut saiznya sebesar gunung Uhud, giginya. Kenapa ahli neraka lagi besar daripada ahli syurga? Sebab makin besar jasad orang itu, makin banyaklah bahagian partition yang akan dibakar, dan makin kuatlah kesakitan yang akan kena pada ahli neraka. Sebab tu dia orang lagi besar. Bila mana Nabi jawab, ini dalam tafsir Ibn Katsir, tentang saiz batu di dalam neraka yang menjadi bahan bakar, selain daripada jasad manusia yang ingkar, derhaka pada Allah, sahabat yang pertama tu pingsan, maghsyian dia dalam hadis itu, jatuh pingsan sebab risau dan bimbang, sehingga Nabi pergi kepada dia yang sedang terlentang pingsan pada waktu tu. Nabi letakkan tangan di dada dia dan Nabi kata, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Akhirnya dia bangkit balik, dia sedar balik. Cuma nak katanya kebimbangan yang disebutkan ataupun yang cuba digambarkan daripada para sahabat tentang bahayanya azab neraka ataupun ancaman-ancaman yang ada. Sebab tu ayat ni ianya mengandungi takhwif, ancaman. Ancaman daripada Allah Ta'ala kepada mereka yang tidak mengendahkan syariat-syariat, meremehkan, mengkolotkan golongan yang suka bercakap pada benda-benda seperti ini pun termasuk juga. Sebab bila mana kita cerita tentang tak boleh bersalam dengan golongan yang bukan mahram kita, tak boleh bermudah-mudah sangat buka aurat, pakai tudung bagi nampak anak rambut sikit apa semua, benda tu tak boleh. Tapi dia kata tak apalah, hari raya, tak apa, kalau anda ada kekuatan untuk menahan panasnya api neraka, silakan, tak ada orang marah pun, dipersilakan. Cuma saya kata satu kerugian, belum sampai 24 jam, tuan-tuan bayang, hari raya belum sampai sehari, kita habiskan semua amal kebaikan yang kita buat, yang kita harapkan menjadi benteng di akhirat nanti daripada disentuh api neraka. Tapi semua amal kebaikan itu hancur sebagai petanda awal gagalnya madrasah Ramadan pada dirinya. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada ayat ni. Tuhan sebut lagi, dalam neraka ni bukan hanya bahan bakarnya menakutkan, tapi dia ada di sana penjaga-penjaga yang tiada belas kasihan kepada penghuni neraka. Allah Ta'ala sebut, alaiha malaikatun ghilazun, padanya itu para malaikat yang disebut dengan sifatnya ghilazun shidadun. Ghilaz maksud dia apa? Tiada rahmat pada dirinya. Maknanya waktu dia melayan ahli neraka, dia akan layan sekasar-kasarnya. Sebab malaikat ini telah dicabut rahmat daripada memori dia ataupun daripada kejadian dia. Sebab dia memang malaikat yang duduk pada posisi untuk layan penderhaka, untuk layan golongan yang meremehkan agama dan syariat, golongan yang ingkar pada Allah Ta'ala. Sifatnya, kejadiannya sangat kasar. Ghilaz ini ialah satu perkataan yang menunjukkan tersangat-sangat bengis malaikat ini.
sangat menakutkan. Dan Tuhan sebut lagi, dia bukan setakat ghilaf, tapi dia syidad. Syidad maksud dia apa? Dia sangat tegas. Bila mana datang arahan Allah Ta'ala suruh buat sesuatu pada ahli neraka, dia buat tanpa rasa belas kasihan, tanpa ada rasa bagi rehat sikit dekat ahli neraka yang penat ni. Tiada. Itu ialah kejadian malaikat yang menjaga neraka. Kemudian Tuhan sebut sifat malaikat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini tidak pernah derhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tanpa lewat, tanpa lengah, tanpa fikir panjang. Dan itu ialah sifat keseluruhan malaikat. Bukan hanya malaikat yang menjaga neraka sahaja. Jadi ayat yang ke-6, secara kesimpulannya kita boleh tengok, Allah Ta'ala memberi peringatan berjaga-jaga terhadap api neraka yang kamu pandang enteng kerana kamu tak lihat lagi dahsyatnya api neraka tu. Tapi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul, yang tahu, yang takut, yang bimbang, yang Allah Ta'ala limpahkan dalam dirinya, perasaannya, jiwanya, rasa takut untuk menderhaka kepada Allah Ta'ala, mereka sudah pasti tak akan mampu duduk diam dengan arahan ini. Melainkan mereka cuba fikir macam mana cara, macam mana suasana yang kita nak kena buat, nak kena cari untuk menjadikan kita hamba yang taat pada Allah Ta'ala, dan yang lebih utama ialah menjadi hamba yang tak tersentuh api neraka. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut manusia ni ada panca indera, ada penglihatannya, ada pendengarannya, ada pemikirannya, yang dia boleh jana ke semua panca indera ni untuk mengenal Allah Ta'ala. Dan panca indera ini mampu menjadikan dia bertemu balik, jalan balik ke kampung asalnya, iaitu syurga. Sebab Nabi Adam pernah mendiami syurga dan melihat nikmat syurga, dan itulah tempat yang sepatutnya anak cucunya balik mendiaminya. Bukanlah neraka. Tapi ada sebahagian manusia tidak menjana dengan baik panca indera ini, akhirnya melingkupkan semua dirinya, jasadnya ke dalam neraka. Cuma secara keseluruhan surah ni kalau kita tengok, ianya bercerita tentang beberapa peribadi perempuan. Kalau kita tengok dalam surah At-Tahrim, dengan sebab apa yang diberikan kepada saya untuk dikuliahkan hanya ayat yang ke-6, kita tak sentuh ayat lain, tapi saya nak sebut sikit beberapa intipati daripada 12 ayat dalam surah At-Tahrim ni. Kita akan jumpa dalam surah At-Tahrim ni Tuhan buat perbandingan dua perempuan yang tak elok perangainya dan dua perempuan yang elok perangainya, iaitu dua perempuan yang tak elok, isteri kepada Nabi Nuh dan juga isteri kepada Nabi Lut. Dan perempuan yang elok ialah isteri kepada Firaun dan juga Maryam. Jadi 4 perempuan disebut, satu Maryam, satu Asiah isteri Firaun, yang ketiga isteri Nabi Nuh, yang keempat isteri Nabi Lut. 2 baik, 2 tak baik. Kedua-duanya ini, dua kelompok ni yang baik dan tak baik ni, satu saja kita boleh tengok apa yang ada pada dua kelompok ni, boleh dan gagal dalam mengeluarkan potensi panca indera jadi orang baik dan juga jadi orang jahat. Kedua-dua yang baik, Maryam dan juga Asiah, dikelilingi dengan persekitaran yang kurang baik. Bukan setakat kurang baik, terlalu buruk. Asiah bersuamikan seorang lelaki yang mengaku Tuhan, yang telah mengucapkan perkataan yang luar biasa, yang tidak disebut oleh iblis pun. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Itu suami dia. Tapi dia tidak menjadikan diri dia terhumban dalam neraka sekali dengan suami dia. Sama juga dengan Maryam. Tidak dia terkesan dengan tohmahan, dengan cercaan. Duduk dia di atas jalan ibadah, berada dia di atas jalan syariat yang betul, tidak dihiraukan, walaupun diri dipandang sangat-sangat teruk
dengan pemberian yang Tuhan nak beri pada dirinya, iaitu anak lelaki yang bukan datang melalui jalan perkahwinan. Berbeza dengan dua orang perempuan yang teruk ni, iaitu Nabi Lut, isteri Nabi Lut dan juga isteri Nabi Nuh. Kedua-dua suami yang taat pada Allah, hubungan dengan Tuhan sangat dekat, tapi tidak mencalonkan, mengahlikan, menjadikan sebelah tapak kaki dia pun dapat masuk syurga. Tidak. Maknanya kita lepas kita baca surah ni, kita faham surah At-Tahrim ni, kalau kita tak masuk syurga bukan salah orang, kalau kita kena azab bukan salah orang, salah diri sendiri yang terkesan. Tambah akhir zaman, segala influence yang ada di keliling kita ni, kita boleh kawal dia. Cuma pasti akan berlaku keperitan dalam bertembungnya diri kita dengan pengaruh di sekeliling ni. Kita akan rasa penat, kita akan rasa lemah, kita akan rasa tak kuat dengan keadaan sekeliling. Itu yang dilalui oleh Nabi dan Rasul. Tapi usaha untuk tidak terkesan dilakukan sedikit demi sedikit. Kalau terjatuh, bangkit balik. Kalau terlupa, teralpa, muhasabah balik diri. Itu yang dilakukan. Jadi kita di akhir Ramadan yang mulia ni, dalam senggang waktu yang tak banyak, mungkin sebahagian orang dah rasa tak ada dah Lailatul Qadar, dah habis dah. Hari ni dah kot Al-Qadar. Tengok hari ni pun mendung tak mendung, panas tak panas, ya dah kot. Dia pula tidur semalam, rapat sampai ke subuh, tak ada apa. Jangan rasa lemah pula. Okay. Dan jangan rasa yang dah dapat, yang dah duduk masjid tak tidur, dah elok dah, aku dah lepas dah ni, dah dapat banyak benda dah. Jangan rasa selamat. Jangan ada rasa selamat dalam diri mana-mana pihak. Sama ada orang yang dah duduk atas kebaikan, ataupun orang yang belum lagi masuk ke dalam kebaikan. Sentiasa berharap. Sebab itu bahagian daripada iman, iaitu raja. Waktu yang ada, peluang yang ada, gunakan sebaik mungkin. Cari titik-titik permulaan, cari titik-titik pembuka kepada diri untuk sentiasa bersama ataupun adapt kepada kebenaran. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian ataupun durus Ramadan kita pada tengah hari ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat, dan Allah Ta'ala terima segala amal saleh yang kita lakukan, lalu membuahkan kebaikan, iaitu melayakkan diri kita mendapat rahmat Tuhan dengan mendiami syurganya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.